Assalamualaikum adik-adik, apa khabar adik-adik hari ini? Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustazah Izzati. Mata pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini ialah mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah. Sebelum kita mula belajar, mari bersama-sama kita menadah tangan membacakan doa belajar dan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah adik-adik, selesai sudah kita membacakan doa sebelum mula belajar. Sekarang mari kita sambung mata pelajaran kita, iaitu mata pelajaran adab pada tajuk 1, iaitu tajuk adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyambung pelajaran kita, mari kita ulang kaji dahulu tajuk beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita belajar pada video sebelum ini. Apa yang kita dapat dalam video yang sebelum ini ialah tentang yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa dalam menciptakan makhluk di muka bumi ini. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kita juga melihat maksud beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kita melakukan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa menjaga hati dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita mengetahui juga tentang hukum beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, untuk hari ini kita akan mengetahui pula bagaimana cara untuk beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik boleh rujuk buku teks adik-adik di muka surat 5. Mari kita lihat cara untuk beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Seterusnya, kita perlu melaksanakan suruhan Allah dengan ikhlas, bukan kerana terpaksa. Dan yang ketiga, kita juga perlu meninggalkan segala larangan Allah. Seperti di dalam gambar, jangan bergaduh di antara satu sama lain. Dan yang keempat, kita mestilah takut akan azab Allah. Azab Allah ini adalah balasan Allah terhadap kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir ialah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, untuk aktiviti ini, berdasarkan gambar tersebut, apakah yang adik-adik akan ucapkan jika adik-adik berada di dalam situasi berikut sebagai bukti yang adik-adik beradab dengan Allah? Berdasarkan gambar yang pertama, ia menunjukkan seorang budak lelaki terjatuh kerana terpijak kulit pisang. Jadi, apabila berlaku seperti itu, apa yang perlu kita ucapkan ialah Allahu Akbar. Kita ulang lagi sekali, Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Situasi gambar yang kedua ialah seorang lelaki menerima segulung ijazah ketika tamat belajar di universiti. Di dalam situasi tersebut, kita perlu mengucapkan Alhamdulillah. Kita ulang lagi sekali, Alhamdulillah, yang bermaksud segala puji bagi Allah. Dan gambar yang terakhir ialah situasi di mana seorang perempuan sedang melihat
keindahan ciptaan Allah. Di dalam situasi ini, kita perlu mengucapkan Subhanallah. Kita ulang lagi sekali, Subhanallah, yang bermaksud Maha Suci Allah. Adik-adik boleh sentiasa mengamalkannya di dalam kehidupan seharian adik-adik. Baiklah adik-adik, sekarang jom kita zikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Adik-adik boleh amalkan zikir ini setiap hari. Adik-adik, mari kita lihat pula hikmah beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kebaikan yang kita akan dapat jika kita beradab dengan Allah? Yang pertama ialah kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita akan mendapat ketenangan jiwa. Dan yang ketiga, kita akan mendapat ganjaran pahala. Adik-adik nak pahala tak? Jadi, kenalah beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, tadi kita telah lihat apakah kebaikan yang kita akan dapat apabila kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan lihat pula akibat ataupun kesan jika kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat yang pertama ialah kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurkai ini bermaksud Allah akan marah kepada kita. Yang kedua, kita ini akan mudah dipengaruhi oleh syaitan. Yang ketiga, kita akan lupa akan perintah agama. Perintah agama ini bermaksud apa yang Allah suruh. Dan yang terakhir, akibat kita tidak beradab dengan Allah ialah kita akan sentiasa berada dalam keadaan gelisah. Jadi kita perlu elakkan daripada tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita dengar pula kisah Ibnu Umar dan pengembala kambing. Adik-adik boleh membuka buku teks adik-adik di muka surat 11. Jom bercerita. Suatu hari, Abdullah ibnu Dinar pergi bersama Ibnu Umar ke Mekah. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berhenti sebentar untuk berehat. Tiba-tiba, ada seorang pengembala turun dari bukit menuju ke arah mereka. Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Adakah kamu pengembala?" "Ya," jawabnya. Ibnu Umar melanjutkan soalan, "Jualkan kepadaku seekor kambingmu?" Pengembala itu menjawab, "Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya hanyalah hamba sahaya." "Katakan sahaja pada tuanmu bahawa seekor kambingnya dimakan serigala," kata Ibnu Umar. "Lalu, di manakah Allah Azza wa Jalla?" jawab pengembala sambil menatap Ibnu Umar. Ibnu Umar terkejut lalu berkata, "Ya, benar, di manakah Allah Azza wa Jalla?" Kemudian beliau menangis. Lalu dibelinya hamba tadi dan kambing-kambing itu. Beliau pun memerdekakan hamba tersebut dan memberikannya kambing-kambing itu kepada pengembala itu. Baiklah adik-adik, berdasarkan kisah tadi, apa yang kita boleh dapat ialah kita janganlah menipu di dalam setiap perkara yang kita lakukan, kerana Allah sentiasa memahati dan maha mengetahui setiap yang kita lakukan di muka bumi ini. Seterusnya,
kita perlulah jujur dalam setiap perkara yang kita lakukan. Ingat ya adik-adik. Berakhirnya cerita tadi, maka sampai di sini sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.